Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu Muhammad. Baik, jadi hari ini kita akan bincangkan serba sedikit tentang sejarahnya bangsa Melayu. Jadi mari kita balik kepada perkataan Melayu itu sendiri. Apa itu Melayu? Jadi kalau kita tengok kepada tulisan hari ini, tulisan Rumi kan. Jadi saya rasa penonton sedia maklum bahawa sebelumnya tulisan Rumi ini orang Melayu menulis menulis dengan menggunakan tulisan Jawi. Jadi kalau kita balik ke tulisan Jawi, perkataan Melayu tu dieja dengan Malayu. Mim tu baris atas, Malayu. Tapi bila kita rumikan sekarang jadi Melayu kan. Jadi tak tepat lah. Jadi kita sudah sedikit keliru dengan identiti kita sendiri. Jadi perkataan Melayu ni diambil daripada sebatang sungai di Palembang ataupun Jambi. Seperti mana yang tertulis di dalam sejarah Melayu, satu buku yang menjadi rujukan para sejarah. Ada beberapa buku lah menjadi rujukan para sejarahnya Melayu, seperti Suralatus Salatin, Sejarah Melayu, Tufat Nafis dan sebagainya karang ulama kita. Jadi bangsa Melayu ni satu bangsa yang agak terkeliru ataupun kekurangan sumber untuk menyatakan betul-betul asalnya dari mana. Ada yang mengatakan, seperti salah seorang pengkaji mengatakan bahawa orang Melayu ni asalnya daripada benua Sunda, iaitu di Jawa. Jadi mula berhijrah dan sebagainya. Ada yang kata orang Melayu Semenanjung ni berasal daripada Palembang kan, Paramiswara dan sebagainya kan, lepas berhijrah ke Singapura dan sebagainya. Jadi orang Melayu ni rata-rata pengkaji sejarah mengatakan bahawa sebelum menerima agama Islam, kita ni beragama Hindu. Jadi bangsa Melayu. Jadi harus dibezakan bezakan antara bangsa dengan agama. Bangsa Melayu tapi dia punya agama Hindu sebelum kedatangan Islam. Ini dibuktikan dengan penemuan beberapa candi kan. Jadi candi ini menjadi tempatnya pemujaan lah kan, ada berhala dan sebagainya, seperti candi di Lembah Bujang di Kedah. Ada juga candi di Palembang, candi di Jawa, dan sekitar Nusantara lah. Jadi itu menjadi satu sumber kepada para pengkaji sejarah untuk mengatakan bahawa kita ni, orang Melayu ni sendiri, beragama Hindu. Jadi para sejarah ada dua sumber dia untuk mengeluarkan suatu fakta, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Apa itu sumber primer? Sumber primer tu sumber yang kita jumpa ataupun first hand punya resource lah. Contoh kalau kita kata orang Melayu ni beragama Hindu, jadi haruslah harus kita ada bukti lah mengatakan tu kan. Kita jumpa tokong, kita jumpa candi dan sebagainya. Adapun tulisan-tulisan itu menjadi sumber sekunder, ataupun yang kedua lah, sumber yang kedua. Jadi kalau kita nak mengatakan sesuatu, kita nak menyatakan sesuatu fakta tentang satu bangsa atau satu kaum, jadi perlulah kita balik kepada sumber tersebut. Baik, jadi itu tentang agamanya bangsa Melayu sebelum masuknya Islam. Ada pun masuknya Islam, tarikh selepas masuknya Islam, iaitu pada tarikhnya masih lagi berbeza pendapat antara para pengkaji. Ada yang mengatakan seawal zaman sahabat, ada yang mengatakan lebih kurang dalam 80 Hijrah, ada yang mengatakan dan sebaliknya. Ada berbagai-bagai lah, seperti penemuan candi di Batu Bersurat Terengganu kan, yang bertarikh sekitar abad ke-13 ikut sebahagian pendapat. Jadi kalau tanya saya sebagai pendapat peribadi, bangsa Melayu ni mula mengalami keagungan dia selepas masuknya Islam, iaitu kita punya tulisan sendiri, keilmuan sendiri yang berasaskan Quran dan Sunnah. Jadi seperti itu tertegaklah kerajaan-kerajaan dan empayar yang dahsyat, seperti empayar Aceh, empayar Melaka kan, kita ada Jawa, empayar Jawa, ataupun kerajaan Cirebon, di mana mereka ni selepas masuknya Islam mampu mengalahkan kerajaan-kerajaan yang awal, iaitu kerajaan beragama Buddha, dan juga membuat hubungan dengan beberapa kerajaan besar Islam lah di Turki dan juga di Semenanjung Arab. Jadi bangsa orang Melayu hari ini saya kira kurang memberi perhatian kepada ni. Jadi kita terkabu-kabu akibat dari melupakan apa yang lepas. Jadi kita lalai dengan apa yang sekarang. Jadi orang Melayu sekarang kita tengok kan, dia ada kesnya hinanya agung, hinanya sultan, sedangkan itu satu institusi umat Islam ataupun orang Melayu sendiri
yang dahsyat yang boleh mendunia. Sampai Portugis datang daripada Eropah datang ke Melaka. Kalau bukan kecil-kecil empire ni buat apa datang 2-3 tahun punya perjalanan, mengambil masa, mengambil kos yang besar, mengambil masa dan juga orang yang ramai kan. Jadi sekian, saya rasa setakat tu dulu hari ni. So insyaAllah kita akan bertemu di episod datang dengan tajuk yang lain. Wallahu a'lam.